Dengan perjanjian London yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra selaku Ketua Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal bebas dan merdeka. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reid yang turut dianggotai oleh wakil-wakil 4 anggota negara-negara Commonwealth. Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintah sebuah negara itu mesti dijalankan. Ia merupakan undang-undang dasar atau asas yang menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sudah ada atau yang bakal digubal. Ia juga menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ia juga mengandungi satu set hak, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autoriti awam dalam sesebuah negara dan antara autoriti awam dengan rakyat. Terdapat 6 tujuan perlembagaan, iaitu pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara; kedua, sebagai rujukan; ketiga, mewujudkan kestabilan negara; keempat, mengawal perjalanan kerajaan; kelima, mengekalkan keamanan; dan keenam, menjamin keamanan sesebuah negara. Terdapat 5 jenis perlembagaan, iaitu perlembagaan panjang dan pendek, perlembagaan bertulis dan tidak bertulis, perlembagaan berparlimen dan berpresiden, perlembagaan ketat dan longgar iaitu rigid dan fleksibel, dan perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Perlembagaan Malaysia merupakan gambaran kepada hasil warisan pentadbiran British selama lebih 1 abad di Tanah Melayu. Perkara tradisi yang wujud adalah merupakan keperluan untuk kestabilan negara dan penting di dalam memastikan kekukuhan dan kelancaran perjalanan perlembagaan sebagai pendukung hala tuju negara ini. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan merupakan apa yang telah dihubung kaitkan dengan Pakatan Murni sebelum kemerdekaan dicapai. Antara unsur-unsur tradisinya ialah pemerintahan beraja, iaitu raja berperlembagaan; yang kedua, agama Islam; yang ketiga, bahasa Melayu; dan yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu. Pemerintahan beraja ia menjadi simbol kekuasaan dan kesetiaan orang Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Utama Negara. YDPA merupakan kuasa tertinggi dan bertanggungjawab terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Ia mempunyai kedaulatan dan kekebalan dari segi undang-undang. Agama Islam muncul sebagai pengaruh terbesar dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak 500 tahun dahulu. Dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Pengiktirafan Islam sebagai satu keutamaan di dalam perlembagaan memastikan kelancaran pergerakan agama Islam di samping memastikan kuasa untuk perbelanjaan dan pentadbiran Islam terpelihara. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca di Tanah Melayu dan di Asia Tenggara. Kehadiran British menjadikan bahasa Inggeris lebih dipentingkan. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu dinaik taraf semula selepas kemerdekaan 1957. Hal ini penting sebagai cara mengikis pengaruh pentadbiran British terhadap masyarakat di negara ini. Oleh itu, bahasa Melayu disebut sebagai bahasa kebangsaan persekutuan dan bukan hanya bahasa rasmi. Ini jelas dalam perkara 152 yang berkenaan bahasa kebangsaan persekutuan sebagai mewakili kepentingan bahasa Melayu untuk semua urusan pentadbiran negara. Kedudukan istimewa orang Melayu diletakkan di bawah tanggungan YDPA dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Ia mengembalikan hak dan kedudukan orang Melayu yang hilang kesan penjajahan British. Keistimewaannya dalam soal beasiswa, permit, lesen dan sebagainya terjamin menurut Perlembagaan Malaysia melalui YDPA.
Walau bagaimanapun, hak kewarganegaraan penduduk bukan Melayu dan bukan Bumi Putera, kebebasan menganut agama turut diseimbangkan. Di sini saya lampirkan sedikit klip tentang Majlis Raja-Raja Malaysia. Majlis Raja-Raja adalah sebuah badan rasmi yang ditubuhkan pada tahun 1948. Mengikut Perkara 38 Perlembagaan Malaysia, majlis ini ditubuhkan sebagai tempat bagi raja-raja dan yang dipertua negeri bertemu dan berbincang. Dianggotai oleh 9 Raja Melayu dan 4 yang dipertua negeri, mesyuarat yang diadakan hanya layak dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Selain bertindak sebagai kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia, Majlis Raja-Raja Melayu turut mempunyai fungsi dan tugas tertentu seperti memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong, mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas seseorang dan melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam menimbangkan perkara-perkara berkaitan dasar negara. Melihat kepada konflik kesihatan yang dihadapi negara susulan peningkatan kes COVID-19, Perdana Menteri telah mengemukakan permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Susulan itu, Majlis Raja-Raja atas undangan Yang di-Pertuan Agong telah mengadakan mesyuarat khas semalam bagi membuat penilaian dan pertimbangan terhadap permohonan berkenaan. Atas semangat syura dan mendahulukan kepentingan rakyat, Majlis Raja-Raja akhirnya bersependapat bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan darurat. Majlis Raja-Raja ini sememangnya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia kerana merupakan satu-satunya institusi yang masih wujud di dunia pada masa kini sebagai simbol perpaduan dalam negara.
Kesimpulannya, kestabilan politik memerlukan warga negara yang faham tentang asal-usul negara ini. Rancangan Dasar Ekonomi baru DEB cuba meningkatkan kekayaan di kalangan rakyat dengan memberi perhatian yang wajar terhadap pembahagian yang lebih adil terutamanya kepada orang Melayu dan masyarakat Bumi Putera. Kejayaan Malaysia banyak bergantung kepada kebijaksanaan mengimbangi KIOM dan kepentingan sah kaum lain dan kesepakatan juga aspirasi nasionalis. Ribuan terima kasih daripada saya kepada semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.